Baik, jadi jarak itu dikira sebagai jarak yang boleh Rasulullah melihat. Kerana Jibril tidak boleh terlalu hampir dengan badan Rasulullah SAW kerana fizikalnya sangat besar. Ha? Kalau kita bayangkan macam mana kita duduk di sebelah sesuatu yang besar, contohnya seperti kapal, ataupun satu bangunan yang besar. Jika kita terlalu rapat, maka kita tidak boleh tengok bangunan itu kerana terlindung. Jadi kalau kita jarak daripada lebih jauh sikit, barulah kita dapat melihat rupa. Dan Jibril dengan jarak dua anak panah tadi, apa, menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Baik. Au adna ay ala taqdirikum. Au ala taqdirikum wa hadha li'annahum khut khutibu ala lughatihim. Maknanya dia menggunakan pakai uh, dua kali anak panah ini kerana ayat ini dituju kepada orang-orang Quraisy. Mukhatabnya ialah orang Quraisy. Jadi untuk memudahkan orang-orang zaman itu memahami bagaimana jarak Rasulullah dengan Jibril ketika itu. Kalau kita zaman sekarang kita kata 200 meter, 100 meter, 50 meter. Tapi kalau zaman dahulu lebih untuk memudahkan mereka memahami jarak itu, Al-Quran mengguna uslub iaitu dua kali anak panah. Wa miqdar lughatihim dan penggunaan bahasa mereka, wa miqdar fahmihim dan kefahaman mereka, wa hum yaquluna hadza qadru ramhaini au anqus. Mereka kata lebih kurang ramhaini, dua kali anak panah ataupun lebih pendek dia kata jaraknya. Baik, soal mal murad bi qaba qausain. Qaba ni maksudnya miqdar. Miqdar qausaini arabiyatain. Ini jawapan dia. Kemudian soalan kedua, waddih makna adna. Adna. Kalau soalan bentuk waddih, waddih ni kita kena hurai. Hurainya ada adna ay ala taqdirikum, ala taqdiri ay ala taqdirikum au adna. Yani adna maknanya akrab. Waqala Allah Ta'ala fa'auha ila abdihi ma auha. Setelah Jibril menghampiri Rasulullah SAW, maka Allah berfirman, lalu dia menyampaikan kepadanya, iaitu auha, mewahyukan kepadanya apa yang telah Allah wahyukan. Maknanya setelah Jibril menghampiri Rasulullah SAW dengan jarak dua anak panah tadi, maka Jibril pun menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Faqala Allah Ta'ala fa'auha ila abdihi ma auha. Ai fa'auha Jibril. Jadi di situ hazafnya fi'il. Jibril situ fa'auha ila abdi. Maknanya fa'auha Jibril ila abdihi, iaitu Abdullah, ila Abdullah wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalimah ila abdihi iaitu ila Abdullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Muhammad ini badal ila Abdullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada hamba Allah yang bernama Muhammad. Itu ila abdihi. Kenapa tidak sebut tidak sebut secara zahir ila Abdullah? Sebab kadang-kadang kita kata lalu dia menyampaikan kepada hambanya, iaitu Muhammad, apa yang telah diwahyu. Jadi nya ini balik kepada Allah SWT, iaitu hamba Allah. Walam yujir lahu ta'ala zikran. Tidak disebut nama Allah sini, iaitu sepatutnya kalau ikut ayat biasa Abdullah, ila Abdullah, tapi tidak disebut nama Abdullah, tapi sebutnya Abdi. Likaunihi fi ghayati zuhur, kerana ia sangat jelas bahawa Nabi Muhammad itu merupakan hamba Allah, bukan hamba benda lain. Bukan hamba pada malaikat. Ini hamba Allah SWT.
Kemudian kalau Ta'ala ma'auha. Abhama subhanahu ma'auha tafkhiman. Allah menyatakan bahawa apa? Ma'auha itu tafkhiman. Sesuatu yang disampaikan itu sebagai tafkhim. Maknanya kalimah ma'auha itu menunjukkan sesuatu yang bakal disampaikan itu sesuatu yang sangat megah, sangat besar. Ya, lil wahyi. Maka disampaikanlah apa yang telah diwahyukan. Jadi ma'auha lil wahyi allazi auha ilaihi. Jadi untuk jawapan pertama, ini tafsiran ni. Fa'auha ila abdihi ma auha, yani fa'auha Jibril alaihissalam ila abdihi ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma auha, yani ma auha iaitu wahyu. Kemudian di sini soalan yang bawah ini ma auha ini soalannya masirul balaghi. Ini dalam bentuk balaghah. Ya, dia lebih kepada uslub balaghiyun. Jadi soalannya masirul balaghi fi qauli ta'ala ma auha, iaitu abhama subhanahu ma auha tafkhiman. Allah menggunakan perkataan ma auha untuk menunjukkan bahawa apa yang akan disampaikan itu suatu yang sangat besar. Tafkhiman, fakhmah. Tafkhim ni maknanya satu yang sangat agung, sangat bangga, sangat mulia, kepada wahyu allazi auha ilaihi, yang akan disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ma kadzabal fuadu ma ra'a, iaitu hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihat. Maknanya hati Nabi Muhammad ketika itu tidak syak, tidak merasa ragu-ragu bahawa apa yang dilihatnya itu benar. Ma kadzabal fuad. Fuad maknanya hati. Ini fuad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hati Rasulullah tidak ada sedikit pun keraguan apa yang dilihatnya. Ma ra'a yakni ma ra'ahu bi'ainih. Itu maksud ma ra'a, iaitu yakni ma ra'ahu bi'ainih, apa yang dilihat oleh matanya, wa arafahu biqalbihi, dan mengetahui, mengenalinya dengan hati. Walam yasyuk fi anna ma ra'ahu haqqun, dan tidak ada sedikit pun rasa syak bahawa apa yang dilihatnya itu adalah suatu yang benar. Maknanya Rasulullah yakin, betul-betul yakin bahawa apa yang dilihatnya itu adalah benar. Ma kadzaba fuadu ma ra'a. Ya, tidaklah hati Muhammad mendustakan apa yang telah dilihatnya. Baik, mal maksud ma kadzaba fuad, iaitu ma kadzaba fuad Muhammad. Itulah maksud dia. Jadi al-fuad ini dia makrifah tapi dituju pada fuad Nabi Muhammad, iaitu hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mal murad bima ra'a, yakni ma ra'ahu bi'ainih, apa yang dilihatnya dengan mata, wa arafahu biqalbihi, dan mengenali, melihat, maknanya tahu dengan hati. Walam yasyuk, dan tidak syak, fi anna ma ra'ahu haqqun, dan tidak pernah syak bahawa apa yang dilihatnya itu ialah suatu yang hak, yang benar. Sebab itulah kita belajar ni jangan lupa tajuk kita hari ni ialah sidqul wahyi. Inilah kebenaran wahyu. Wahyu itu datang dalam keadaan nyata, sehingga Rasulullah dapat menyaksikannya dengan mata dan hatinya sendiri. Qala Allah Ta'ala afatumarunahu ala ma yara. Maka apakah kaum musyrikin Mekah ni hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihat. Maknanya Rasulullah dikenali sebagai orang yang sangat jujur di zaman Quraisy Mekah, di zaman Mekah dulu, dan tidak dinafikan. Tidak ada seorang
orang kafir, walaupun orang kafir sendiri pun dipercaya bahawa Nabi Rasulullah ini seorang yang beramanah, seorang yang jujur, seorang yang sangat menepati janji dan sebagainya lah. Jadi apabila Rasulullah menyampaikan tentang apa yang diterimanya daripada Jibril alaihissalam, lalu Allah tanya orang-orang Quraisy, afatumarunahu ala ma yara? Adakah orang-orang Quraisy itu masih membantah tentang apa yang dilihat oleh Nabi, sedangkan sebelum ini mereka percaya kepada Nabi? Afatumarunahu maknanya afatujadilunahu ala ma yara, muayyanatan, muayyanah ni, muayyanah sini ni. Baik. Adakah mereka masih membantahnya apa yang dilihat oleh Nabi, sedangkan sebelum ini mereka boleh percaya? Baik. Kalimah atumaruna minal mara, bahawa mujadalah. Maksud tumarun ialah bermujadalah, orang kata berdebat lah, fil batil, bermujadalah dalam kebatilan. Kalau kalimah ini digunakan pakai untuk apa? Untuk bermujadalah, berdebat, berdebat, bertengkar atau bantahan dalam bentuk apa? Bentuk tidak hak. Orang kata menegak benang basah. Baik, mal murad, mal maksud bima kadzaba fuad. Ma kadzaba fuad. Tadi ada soalan, jawapannya ma fuad, mana kadzaba fuad Muhammad. Ma yara iaitu ala ma yara, maknanya ma yarahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ainihi wa bi qalbihi. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Tadi kali pertama Rasulullah melihat Jibril ketika menyampaikan wahyu. Kali pertama. Ayat ini pula Allah Taala menceritakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Rasulullah sekali lagi dapat melihat Jibril sekali lagi di kali yang kedua lah. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu pada waktu yang lain, maknanya kali yang lain pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jibril sebanyak 2 kali dalam bentuk asal. Dan tidak ada seorang nabi dan rasul pun pernah melihat Jibril dalam bentuk asal, melainkan Rasulullah SAW. Para rasul dan para anbiya terdahulu apabila menerima wahyu daripada Allah, Jibril itu datang dalam bentuk manusia, menyerupai manusia, sebagaimana kisah Nabi Ibrahim. Sebelum ini kita pernah belajar tentang tetamu Nabi Ibrahim, iaitu terdiri pada para malaikat yang datang mengunjungi Nabi Ibrahim. Jadi para anbiya terdahulu tidak ada seorang pun yang pernah melihat Jibril dalam keadaan asal, melainkan Rasulullah SAW. Baik, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, yakni walaqad ra'a Muhammadun Jibril alaihi salam. Nazlatan ukhra, marratan ukhra minan nuzul, iaitu turun dalam bentuk sekali lagi, iaitu dalam bentuk asal. Nazala alaihi Jibril alaihi salam nazlatan ukhra fi surati nafsih fara'ahu alaiha, dalam bentuk diri asalnya, dan Rasulullah melihat dalam bentuk tersebut. Bila berlaku? Wadzalika lailatul mi'raj, pada malamnya Mi'raj, iaitu Rasulullah bermi'raj daripada Baitul Maqdis ila Sidratil Muntaha. Kan kita kisah Isra dan Mi'raj. Jadi Rasulullah melihat kali pertama semasa menerima wahyu yang pertama, dan kali kedua ialah malam Isra dan Mi'raj. Baik, as-soal, ila ma marja' dhamir ha fi qira'ah ra'ahu. Hu tu balik kepada siapa? Laqad ra'ahu, iaitu rujuk kepada siapa? Baik, sini sudah ada jawapan. Ra'ahu maknanya ra'a Muhammadun Jibril. Jadi ra'ahu ni
Yang melihat itu Rasulullah. Hu itu ialah Jibril alaihi salam. Baik, yang keduanya fi ai suratin ra'a Rasulullah sallallahu Jibril fi Lailatul Mi'raj. Dalam gambaran apakah Rasulullah melihat Jibril pada malam Mi'raj? Jawapannya fi surati nafsih. Fi surati nafsih. Dalam bentuk asalnya. Qala Allah Ta'ala inda sidratil muntaha. Inda sidratil muntaha, iaitu di mana? Di sidratil muntaha. Sidrah muntaha dihuraikan dalam tafsir ia merupakan sebatang pokok. Dan dikatakan bahawa pokok itu dinamakan pokok bidara. Pokok bidara. Sidratul muntaha. Baik. Indal jumhur. Sidratul muntaha maksudnya pendapat jumhur ulama annaha syajaratun nabqi fis sama. Ia merupakan pokok bidadara di langit. An yaminil arsy terletak di kanan arasy. Itu pokok sidrah ni. Jadi kalau di soal makna sidrah. Sidrah ni maksudnya annaha syajaratun nabq. Sebatang pokok bidadara fis sama terletak di langit an yaminil arash di sebelah kanan arash. Wal muntaha pula ialah kalimah muntaha bermakna maudhi' al-intiha, tempat yang paling hujung. Jadi pokok ini terletak di sebelah kanan arash dan paling hujung. Paling hujung. Baik, soal ma mana muntaha? Itu jawapannya muntaha bermakna maudhi' al-intiha. Mal murad bi sidratil muntaha? Indal jumhur minal ulama. Jadi, baik, jawapannya al-murad bi sidratil muntaha indal jumhur minal ulama annaha syajaratun nabqim fis sama an yaminil arash. An yaminil arsh. Iaitu sebatang pokok bidadara yang terletak di langit sebelah kanan arash. Indaha jannatul ma'wa. Indaha, di dekatnya ada syurga, tempat tinggal. Di dekat Sidratul Muntaha itu adanya sebuah surga, tempat tinggal. Tinggal siapa? Tinggal orang-orang muttaqin. Jannatul ma'wa ay jannatul lati yusiru ilaiha al-muttaqun. Ma makna jannatul ma'wa? Jannatul ma'wa al-jannatul lati yusiru ilaiha al-muttaqun. Jannatul ma'wa itu ialah jannah yang didatangi ataupun yang duduki, didiami oleh orang-orang yang bertakwa. Wakila maksudnya pendapat yang lain. Ulama mengatakan ta'wi ilaiha arwah syuhada. Iaitu didatangi oleh ruh-ruh para syuhada. Ini semuanya maknanya sama ada ia muttaqun ataupun para syuhada. Itu semuanya adalah orang-orang yang beriman. Ahli-ahli syurga. Baik, soal ma hiya jannatul ma'wa? Jawapannya, bolehlah antum pilih sama ada al-jannatul lati yusiru ilal muttaqun atau ta'wi ilaiha arwah syuhada, ataupun jannah yang didatangi oleh ruh-ruh para syuhada. Qala Allah Ta'ala is yaghsha sidrata ma yaghsha. Kalimah yaghsha ialah menutupi ataupun diliputi is yaghsha ai ra'ahu is yaghsha sadra ma yaghsha wa ta'zim wa taqsir lima yaghshaha. Jadi ayat ini dari segi bahasa ataupun dari usul balaghinya ialah
menunjukkan bahawa apa banyak makhluk-makhluk di sekeliling pokok itu, pokok Sidratul Muntaha ini. Mereka berkumpul di situ. Is yaghsha sidrata ma yaghsha. Sirul balaghi dia ialah wa ta'zim wa taqsir lima yaghshaha. Nak menunjukkan bahawa ramai, banyak dan ramainya mereka yang menutupi pokok tersebut. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha. Muntaha diliputi oleh suasana yang meliputinya. Maknanya tutup. Kata setengah ulama, mereka ditutupi oleh para malaikat. Maknanya malaikat mengelilingi pokok tersebut, dan ada yang mengatakan bahawa di situ ada kupu-kupu berterbangan. Kupu-kupu yang terbuat daripada emas. Waqad qila yaghshaha al-jammu al-ghafir min al-malaikah. Ini pendapat ulama. Pertama, Sidratu itu diliputi oleh sejumlah jammu, iaitu sekumpulan al-ghafir min al-malaikah. Al-ghafir iaitu malaikat yang sentiasa meminta ampun kepada Allah. Ya'budunallah, mereka sentiasa beribadat kepada Allah. Indaha ghasyaha farasun min zahabin. Dan mereka dikelilingi oleh kupu-kupu yang kupu-kupu emas. Kupu-kupu rama-rama daripada emas. Waqila yaghshaha firasun min zahab. Dan ada setengah ulama dia kata bukan malaikat, tapi ialah kupu-kupu yang meliputi pokok tersebut. Baik, soal, uzkur qaulan wahidan fi tafsir qauli ta'ala iz yaghsha sidrata ma yaghsha. Iz yaghsha ma iz yaghsha sidrata ma yaghsha. Ni bolehlah antum tafsir wa huwa ta'zim wa tafsir ima yaghshaha. Ambil sini pun tak apa. Tapi pendapat ulama ini pun boleh dijadikan tafsiran juga. Yaghsha jamul ghafir minal malaikah. Ya'budun Allah Ta'ala indaha. Cukup pun, situ pun sudah memadai. Qala Allah Ta'ala ma zaghal basaru wa ma tagha. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Ma zagha tidak berpaling mata kita daripada melihatnya. Maknanya Rasulullah galik. Kalau kita kata galik tengok malaikat. Ma zaghal basaru wa ma tagha, iaitu ma zaghal basaru, mata. Mata siapa? Basara Rasulullah. Basara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu mata Rasulullah tidak berpaling ke arah lain. Iaitu galik tengok. Wa ma tagha, tagha maknanya wa ma tajawazu, tidak melampaui batas. Wa ma jawaza ma amara bi ru'yatihi, dan Rasulullah tidak memaling ke arah lain melainkan apa yang diperintah untuk baginda melihat. Maknanya Nabi tengok galik, tengok situ yang tak paling lain. Ma tagha wa ma jawazal had. Ini soalannya, ma makna qul ta'ala wa ma tagha wa ma tagha wa ma jawaza ma amara bi ru'yatihi. Kalau kalimah ini tagha ni makna jawaza, cukup. Kalau kalimah farfadan kita jawab jawaza, cukup, tak perlu kita hurai. Kemudian kalau Ta'ala laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda Tuhannya yang paling besar. Maknanya ketika Rasulullah di Sidratul Muntaha, baginda menyaksikan makhluk-makhluk Allah yang banyak dan begitu besar-besar, sebab tidak sebagaimana kita lihat di muka bumi. Laqad ra'a min ayat maksudnya tanda, alamat. Rabbihil kubra, iaitu kejadian Allah Ta'ala ciptaan makhluk-makhluk Allah yang besar.
tanda-tanda kebesaran Allah. Laqad ra'a, wallahi laqad ra'a. Ini tafsiran laqad ra'a. Min ayati rabbihil kubra. Ayat allati hiya kubraha. Di antara tanda-tanda besar. Kalau kita duduk di bumi ini, binatang yang paling besar sekali atas muka bumi ini, kita tengok gajah. Gajah. Tapi selain gajah ni, kita tak pernah nampak binatang besar zaman lalu ni. Tapi bila Rasulullah sampai ke langit sana, Rasulullah melihat benda-benda yang lebih besar lagi berbanding yang berada di bumi. Wa kubraha wa uzamuha al-ayat allati hiya kubraha. Ayat yang mana tanda-tanda yang besar, wa uzamuha, dan keagungannya, yakni hina ruqiya bihi ila sama, ketika Rasulullah diangkat ke langit, fara'a ajaib al-malakut, iaitu Rasulullah melihat perkara ajaib, benda yang luar biasa daripada makhluk-makhluk Allah SWT. Ini laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, ayat allati kubra. Ini tafsirannya. Jadi kalau soalannya isyrah hadil ayat, inilah syarahnya, yaitu ayat allati hiya kubraha wa uzamuha. Wa uzmaha, bacaan uzmaha. Baik, daripada apa yang kita belajar, kita mestilah setiap pelajaran itu mesti ada istinbat. Untuk mengeluarkan istinbat ini, kita kena rujuk pada ayat. Rujuk pada ayat, rujuk semula, tengok ayat ketika menjawab soalan dalam peperiksaan. Jangan belajar fikir, duk fikir macam mana buat istinbat. Tidak akan dapat mengeluarkan sesuatu yang baik, melainkan kita rujuk pada ayat. Contohnya kita tengok ayat. Untuk menghasilkan 3 istinbat ini, kita tengok pada ayat mula-mula sekali. Jadi pada ayat itu hasilnya bayan ru'yati Rasul SAW Jibril fi surati hakikiyah. Dalam ayat yang kita belajar ini, pertama menerangkan bahawa Rasulullah melihat Jibril dalam keadaan gambaran asalnya sebanyak 2 kali. Poin pertama. Poin kedua, bayan anna Nabi SAW maksumun fi af'alihi wa aqwalihi. Ayat ini menerangkan bahawa Rasulullah maksum dalam perbuatannya dan juga kata-katanya, sebab Rasulullah dikawal oleh wahyu. Yang ketiga, bayan annal jannata jannatal ma'wa ya ta'wi ilahil muttaqun. Ini istinbat. Maknanya ayat ini menerangkan bahawa surga ma'wa itu ialah tempat tinggal bagi orang-orang yang bertakwa. Dan satu lagi, kita boleh guna sidqul wahyi. Bayan annama ja'a bihin Rasul SAW wahyun wa ma yatakallamu illa bil haqq. Rasulullah tidak pernah bercakap melainkan sesuatu yang benar. Ini semua ini adalah merupakan istinbat. Jadi istinbat ini pelajar boleh tengok balik. Contohnya Ustaz kata ayat yang pertama. Kita ambil wan najmi wan najmi idza hawa. Sini pun kita boleh ambil istinbat. Wan najmi idza hawa, iaitu hukum. Dari segi hukum, istinbatnya kita boleh nyatakan bahawa Allah boleh bersumpah dengan makhluknya. Jawaz lillahi ta'ala ayyuksima bil makhluqatihi ma sya'a ataupun ma yasha'. Ini satu istinbat boleh kita ambil. Sebenarnya banyak istinbat yang boleh kita ambil daripada ayat ini. Jadi kita kena perhatikan satu persatu daripada ayat yang pertama sehinggalah hujung ayat yang kita belajar. Jadi untuk kali ini insya-Allah bertemu lagi dalam siri yang lain, iaitu tajuk kedua daripada surah An-Najmi. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.